kita punya solat. Lagi lain tu kita kena apa? Kita kena minta lah. Saya pun pernah terbuat. Betul. Kadang-kadang kaki kita sakit tak boleh macam tu kan. Kadang-kadang lah. Saya memang kena letak macam tu. So maksudnya jangan bagi kekalangan pula. Saya sentuh tentang solat. Boleh saya cerita tu Ustazah Ustazah? Okey, boleh. Saya ceritakan sedikit, saya kongsikan lah berkaitan dengan solat. Saya kongsikan sikit 4 minit insyaAllah berkaitan dengan solat ni. Kenapa kita kena jaga solat ni betul-betul. Untuk kelas saya dah kongsikan lah 1E dan 1G kalau tak silap lah. So saya kena sekolah solat asrama kan. So bila asrama kita buat reunion, nama dia perjumpaan semula lah sebenarnya cerita dalam bahasa Melayu. So apa yang saya terkejut bila kawan saya dulu ni dia sekolah menengah, memang kaki ponteng, kaki sarokok, kaki semua dia. Kaki yang jahat-jahat ni semua bagi dia. Okay, so apa yang dia pesan masa kita sembang-sembang kan, dia kata apa? Kita jahat macam mana sekalipun, solat jangan tinggal. Itu pesanan dia. Walaupun saya tahu dia dulu nak solat pun kena kejar dengan cikgu, kena kejar dengan warden pergi solat dekat masjid kan. Saya tahu. Tapi bila terkeluar dengan di mulut dia macam tu, saya rasa ikhlas pesanan dia. Maksudnya ada sesuatu yang berlaku dekat diri dia. Maksudnya saya tak tanyalah apa yang berlaku dekat kau semua kan. Maksudnya jahat macam mana pun kita, solat tetap kita kena jaga. Mudah-mudahan sebab kita dah tahu solat ni ialah amalan yang pertama yang akan ditanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar, anda kata solat kita tak diterima, kita buatlah baik macam mana sekalipun, auzubillah, dia macam debu yang berterbangan kita punya pahala. Pahala dah banyak dah. Dah nampak punya pahala kat kiri kita. Kiri kanan kita pahala bergunung ganang. Tapi dia hilang macam debu yang berterbangan. Macam kita lah kan, contohlah. Kita ada duit 10,000 dalam bank kan. Tiba-tiba nak pergi cucuk, bank kata duit 10,000 tu hilang. So apa perasaan kita masa tu? Kita punyalah nak pergi beli motor lah, contohlah 5,000 kan, 5,000 dalam bank. Ataupun 500 lah dalam dompet pergi buat sekolah. 500 dalam dompet. Tiba-tiba tertinggal beg dalam kelas, ni biasa berlaku, terlepas berlaku. Dalam kelas tiba-tiba hilang dompet tu 500 bukan 50, bukan 50 sen. So apa yang kita rasa? Boleh respon. Apa yang kita rasa? Kita dah ada duit ni dalam dompet 500. Korang ni nak pergi makan KFC lah petang tu. Tapi kita adik Allah duit kita hilang 500. So apa yang kita rasa? Cuba respon sikit. Tak ada respon. Sedih. Apa? Tiba dengan sedih. Sedih. Bagus. Okay, sama juga dengan kita daripada masyarakat. Anda kata kita buat baik, buat sedekah tak tinggal, contohlah. Kita suka bagi makan kucing ni contoh. Kita suka tolong orang, kita suka tolong kawan, kita suka bantu kawan buat kerja sekolah dan sebagainya kan. Pahala kita cukup banyak, pahala daripada masyarakat memang kita boleh nampak. Tapi akhirnya sebab kita tak jaga solat, akhirnya solat kita kurang, tak sah. Maksudnya betul hilang. Rasa kecewa. Kita nak lari mana tak boleh lari lah sebab pada masyarakat kan. Tak boleh nak lari mana-mana. So kita akhirnya terduduk di hadapan Allah lah. Maksudnya malu masa tu, wallahualam. Sebab tu saya kata solat untuk tingkatan 1. Saya amat tekankan benda ni untuk budak lelaki dan perempuan lah. Sebab tu saya Ustazah untuk malam Ustazah lah. Nak kata tak tahu Cik Rafika pun. Saya 2 pantang saya je. Yang pertama main dalam solat memang sorotan. Memang sorotan terus.
untuk sebagai pengajaran. Sebab apa? Sebab bagi saya, biar saya betulkan dia punya solat supaya benda-benda lain tu boleh ikut automatik. Faktor yang lain, kalau dia jaga hubungan dia dengan Allah, insya-Allah Allah akan jaga Allah akan jaga dia kehidupan dunia dan akhirat. Itu dia, kita punya motif. Sebab kita yang paling dekat ada rasa dalam buku teks ni. Saat yang kita paling dekat dengan Allah, yang ni ada muka surat 136. Saat yang paling hampir bagi seorang hamba ketika berhadapan dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Oleh itu banyakkanlah berdoa ketika sujud. Maksudnya dia ni kita, sebab tu kita solat tu main-main kan, sebab kita tak tahu keistimewaan solat tu sebenarnya kenapa kita pergi solat. Tuhan dia kata kita tahu kelebihan solat tu, kenapa tu solat diturunkan yang asalnya 50. Nak ceritanya panjang. Solat ni adalah salah satu kewajipan yang Nabi Muhammad terima secara terus daripada Allah SWT semasa peristiwa Isra dan Mi'raj, sebanyak 50, tapi dia kurang sebanyak 5. Itu pun kita tak bersyukur lagi. Itu pun kita solat main-main lagi kan. Kita lah. Kalau tak kata murid kita bagus, saya lah kan. Maksudnya sama-sama kita jaga solat kita lah. Selepas ni kita dah belajar rukun, kita dah belajar yang mana sunat, kita dah belajar yang mana wajib. Maksudnya bukan saya kata saya hebat, saya sempurna, tak. Sama-sama kita baiki. Saya bercakap ni macam saya nasihat diri sendiri dan nasihat yang mendengar ni anak murid-murid saya lah terutamanya, sebab mereka masih lagi kekurangan ilmu, ataupun mungkin ilmu tu ustazah sebelah rendah dah bagi tahu, cuma dia orang lupa. So kita anggap ni sebagai peringatan ataupun tazkirah kepada diri saya dan diri semua-semua yang mendengar ni. Ada soalan lagi tak? Ada dah 3:30 dah due dah ni. So nanti kita akan sambung lagi hari Isnin. Masa lagi tajuk yang sama. Ustazah ada nak tambah apa-apa ustazah? Okey, tak ada, cukup dah. Cukup Cukup bebelan saya. Saya membebel je. Apa ilmu-ilmu. So Sambung Isnin depan lah ya. sama juga solat, kita akan tengok kepentingan solat, khusyuk dalam solat, cara mendapatkan khusyuk. Dia dalam buku teks ni detail lah penghalang khusyuk dalam solat. Dia macam-macam ada. Cuma saya ambil untuk minggu depan, saya ambil kalau sempat saya sampai khusyuk. Kalau tak sempat kita tengok insyaAllah dah sampai khusyuk kot. Cara mendapatkan khusyuk dalam solat sehingga akhir lah. Untuk tajuk kita pelajaran 23 sebenarnya panjang. Nak cerita pasal solat ni tak cukup 1 jam Ustazah kan. Kena buat dia punya camp ataupun perkemahan untuk pemantapan solat. Tu sendiri lah. Tu yang tu dia belajar solat 2 hari, tak ada masalah. Belajar solat je, kita betulkan kita duduk. Maksudnya 4 mazhab kan. Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, satu ni apa tak ingat. Okey, yang tu pun dah berbeza dia punya cara dan dia punya hukum. Kalau mazhab lain dia tak ada doa kunut, Imam Syafi'i dia ada. Okey. So saya rasa setakat itu sahaja. Saya nak paparkan macam biasa. Sekejap. Saya nak paparkan. Kalau tak ada soalan lagi, insyaAllah kalau ada soalan nanti boleh ajukan untuk hari Isnin. Masih lagi tajuk yang sama, cuma di subtopik yang lain. Tajuk yang sama. Okey, kita tangguhkan kita punya kelas kita pada petang ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul innal insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah apa yang baik tu datang daripada Allah. Apa yang kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya ada kata terkasar bahasa, tersalah kata, terlanjur bicara. Saya memohon maaf.
Mohon maaf dari hujung rambut sehingga hujung kaki, walaupun kaki tak nampak kan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.